Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua anak-anak pelajar. Semoga dalam keadaan sihat walafiat, semoga dalam keadaan kekal bersemangat untuk menghadiri kelas geografi pada pagi ini. Okey, bersama saya Cikgu Muhammad Uzaifi, guru subjek geografi tingkatan 1 hingga 3 MRSM Mukas Sarawak. Okey, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, suka untuk cikgu kat sini bagi kamu satu tips untuk belajar, tips menghadiri kelas dalam talian. Dan tidak terlewat untuk cikgu mengucapkan salam tahun baharu 2021. Semoga kamu semua dalam keadaan kekal bersemangat. Semoga tahun baru ini memberi kamu satu nafas baharu, semangat baharu untuk menghadapi kecemerlangan pada tahun ini. Okey, baik. Sepanjang kamu mengikuti kelas dalam talian online, agak-agaknya lah berapa peratus otak kamu berfungsi untuk menyiapkan segala tugasan dan memahami segala ilmu yang kamu pelajari. Adakah pelajaran itu memasuki ke dalam otak, ataupun adakah anda mampu menyiapkan segala tugasan dan mengulang kaji pelajaran untuk kuis dan ujian? Cikgu pasti ramai pelajar yang berhadapan dengan masalah tersebut. So kat sini, sekiranya kamu merasakan bahawa masalah-masalah sedemikian wujud dalam kehidupan kamu sekarang, ia mungkin berpunca daripada cara kamu menguruskan sesuatu dengan cara yang kurang berkesan. So sekarang ni cikgu akan berkongsikan beberapa tips yang boleh membantu kamu untuk lebih berjaya menghadapi situasi belajar atas talian. Yang pertama sekali adalah dari segi pengurusan masa. Cikgu pasti anda juga tahu bahawa masa itu sangat penting, dan seperti kata orang, masa itu adalah seperti emas. Okey, apa yang harus kamu lakukan adalah kamu perlu membuat jadual waktu harian dengan membahagikan waktu belajar, menyiapkan tugasan dan aktiviti-aktiviti lain. Kerana apa? Kerana ia dapat mewujudkan kehidupan yang lebih teratur dan efisien supaya kehidupan dan emosi kamu lebih stabil. Mungkin kita tengok sebahagian daripada pelajar berpendapat jadual waktu harian tidak memberi apa-apa kesan yang baik, bahkan sama sahaja hasilnya. Hal ini kerana kebanyakan pelajar tidak patuh dan berdisiplin dalam mengikuti jadual waktu harian yang telah mereka tetapkan. Yang paling penting sekali lah, disiplin diri lebih utama. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Untuk menjadi seorang yang berjaya ni, kita perlu berkorban masa dan tenaga selain ia dapat membantu kalian untuk mencapai sesuatu impian. Okey, kita tengok. Yang kedua pula dari segi persediaan tempat belajar. Untuk menghasilkan cara belajar yang lebih efisien di atas talian, kamu mesti menyediakan tempat belajar yang lebih kondusif. Perlu memilih tempat yang selesa, selamat dan tidak mudah diganggu. Belajar secara atas talian memerlukan internet yang berkelajuan tinggi. Kita harus bijak untuk mencari kawasan internet yang mudah diakses supaya kamu semua tidak terlepas apa-apa perkara mengenai tugasan dan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Paling penting sekali, pastikan tempat belajar kamu tidak selalu seperti di atas katil atau bilik yang gelap. Kerana apa? Kerana ia boleh membuatkan kamu berasa mengantuk dan tertidur sewaktu kelas berlangsung. Kamu juga boleh pastikan segala alatan untuk belajar mencukupi, seperti alatan tulis, pengecas bateri, laptop, power bank dan sebagainya. Okey, tips yang seterusnya adalah rehat yang secukupnya. Dalam mengekalkan konsentrasi kamu secara berterusan, kita perlu memastikan bahawa diri kita mempunyai rehat yang secukupnya. Pastikan kamu tidur secukupnya selama 6 atau 7 jam sehari. Kerana apa? Kerana dia boleh memberikan impak yang besar kepada prestasi pembelajaran kamu. Dia juga dapat meningkatkan daya ingatan dan pemikiran yang lebih berkesan dalam menimba ilmu. Sekiranya cikgu bagi contohlah, sekiranya kamu mengulang kaji pelajaran, pastikan
rehat dalam 5 atau 10 minit dan elakkan menggunakan telefon sewaktu kamu berehat. Kerana apa? Kerana penggunaan telefon ni menyebabkan otak dan mata kamu menjadi letih sehingga menyebabkan daya tumpuan dan fokus kamu semakin lemah. Kamu juga boleh lakukan aktiviti yang ringan seperti senaman ringan supaya kembali aktif dan kekalkan momentum ketika belajar di atas talian. Seterusnya, dari segi motivasi. Sebagai pelajar, kita dah tahu motivasi ni merupakan elemen yang sangat penting supaya mental dan fizikal kita sentiasa bersemangat dan bertenaga. Ini penting dia dapat memastikan diri kita sentiasa komited dalam menyiapkan tugasan dan mengikuti kelas atas talian. Dalam memastikan setiap tugasan dapat diselesaikan mengikut masa yang ditetapkan. Kerana apa? Supaya markah kalian tidak dikurangkan ataupun ia dapat menjamin kejayaan kamu. Kamu mesti ada big why supaya kamu terus bermotivasi dan tidak lemah semangat. Cikgu pasti keadaan yang tidak menentu akan meningkatkan tekanan jiwa dan perasaan seperti kamu akan merasa stres dan pelbagai penyakit mental yang lain. Okey, terakhir sekali untuk tahun ni 2021. Salam tahun baharu 2021. Azam baharu. Inovasi diri yang baharu. Saya yang baharu. Latih minda dan akal fikiran kamu untuk sentiasa positif. Dan cikgu yakin kamu semua boleh lakukan yang terbaik. Ayo semua, kamu boleh Okey, seperti biasa, cikgu akan menerangkan kepada kamu perancangan tahunan subjek geografi tingkatan 3 untuk tahun 2021. Okey, kat sini cikgu bahagikan kepada semester 1 dan semester 2. Kita akan tengok macam mana perancangan untuk tahun ini untuk melancarkan proses pembelajaran kita. Okey, untuk semester 1, kita akan bermula pada 25 Januari sehingga 26 Mac selama 9 minggu. Dan topik yang kita akan fokuskan pada waktu tersebut adalah, yang pertama adalah di tema 1, iaitu kita sudah selesai pada tahun 2020, tetapi cikgu akan kita akan ulang kaji sekali lagi. Kita akan perkukuhkan sekali lagi kita punya pengetahuan di tema yang 1. Tema 1 tu kalau kita tengok di mana dia ada tajuk seperti bab 1 iaitu jadual dan graf dan juga catapai. Kita akan tengok dari segi ciri-ciri dan kegunaan jadual, kita akan tengok ciri-ciri dan kegunaan graf. Kita tengok juga langkah-langkah membina jadual, langkah-langkah membina graf, graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Kalau kat bab 2 catapai, kita akan belajar ciri-ciri dan kegunaan catapai, kita akan belajar langkah-langkah membina catapai dan kita akan belajar juga tafsiran catapai. Selama 9 minggu ni kita akan fokus kepada tema 1 dan tema 3. Kalau tema 3 kita ada geografi manusia, sumber semula jadi dan kegiatan ekonomi, di mana di bab 6 dan bab yang ke-7. Bab 6 kita ada sumber semula jadi di Malaysia, di mana kita akan belajar sumber semula jadi kat Malaysia. Kita akan belajar taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Kita akan belajar juga kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Begitu juga dengan bab 7, kita akan belajar kegiatan ekonomi di Malaysia. Kita belajar jenis kegiatan ekonomi kat Malaysia, taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Bila adanya faktor-faktor, ada kesan-kesan macam biasalah. Kita juga boleh menggunakan kaedah akronim maupun kaedah mnemonik. Kita akan belajar juga kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, selepas itu kamu akan cuti pertengahan SEM 1 pada 27 Mac
sehingga 4 April 2021. Masuk je 5 April hingga 28 Mei, andai kata pada waktu ini sekolah bersemuka, tiada lagi kelas dalam talian. So, kita akan terus kepada tema 5, isu dan pengurusan alam sekitar. Pada waktu ini, kelas, kita akan membuat persediaan kajian lapangan geografi tingkatan 3 yang akan dijalankan pada 2 jam waktu PDP. Bermula April sehingga Mei. Begitu juga persediaan kajian lapangan 2 jam waktu PDP, pelaporan. Maksudnya pelaporan kamu buat analisis, kamu buat penulisan 2 jam waktu PDP juga. Di mana pada waktu ini kamu akan mengedarkan borang soal sidik, borang temu bual, mengambil gambar, melawat tempat kawasan kajian, menentukan objektif, menentukan penentuan kaedah kajian, membuat jadual kerja. Yang ini semua kita akan buat pada 5 April sehingga 28 Mei selama 8 minggu. Okey kelas, selepas itu kita akan menghadapi peperiksaan semester 1 2021 bermula 19 April sehingga 6 Mei. Okey, topik yang diuji adalah di tema 1, tema 3 dan tema 5. Maksudnya topik yang diuji adalah benda yang kita belajar. Topik yang kita belajar semasa semester 1. Dan dia punya pembahagian final exam dia adalah sebanyak 20% merangkumi tema 1, tema 3 dan tema 5. Ujian topikal pula sebanyak 20%. Ujian topikal ni mungkin cikgu akan buat mengikut tema juga. Contohnya cikgu cakap ujian topikal untuk tema 3. So, kamu kena fokus kepada tema 3 lah. Itu contohlah. Satu lagi, pelibatan pelajar kita nilai sebanyak 20%. Pelibatan pelajar ni maksudnya kamu menghadiri kelas dalam talian, kamu menghantar tugasan kepada cikgu, attitude kamu semasa dalam kelas talian. Semuanya cikgu akan nilai lah. Lepas tu, untuk kajian lapangan geografi, kita akan nilai sebanyak 40%. So, 40%, 20%, 20% dan final exam juga 20%. Kat sini, 100% dikira untuk semester 1 2021. So, ini adalah pembahagian dia kelas. Awak juga boleh tengok kat slide ni. Seterusnya, kita akan cuti semester 1 pada 29 Mei sehingga 13 hari bulan 6 2021. Okey kelas, selepas itu kita akan menghadapi peperiksaan semester 1 2021 bermula 19 April sehingga 6 Mei. Okey, topik yang diuji adalah di tema 1, tema 3 dan tema 5. Maksudnya topik yang diuji adalah benda yang kita belajar. Topik yang kita belajar semasa semester 1. Dan dia punya pembahagian final exam dia adalah sebanyak 20% merangkumi tema 1, tema 3 dan tema 5. Ujian topikal pula sebanyak 20%. Ujian topikal ni mungkin cikgu akan buat mengikut tema juga. Contohnya cikgu cakap ujian topikal untuk tema 3. So, kamu kena fokus kepada tema 3 lah. Itu contohlah. Satu lagi, pelibatan pelajar kita nilai sebanyak 20%. Pelibatan pelajar ni maksudnya kamu menghadiri kelas dalam talian, kamu menghantar tugasan kepada cikgu, attitude kamu semasa dalam kelas talian. Semuanya cikgu akan nilai lah. Lepas tu, untuk kajian lapangan geografi, kita akan nilai sebanyak 40%. So, 40%, 20%, 20% dan final exam juga 20%. Kat sini, 100% dikira untuk semester 1 2021. So, ini adalah pembahagian dia kelas. Awak juga boleh tengok kat slide ni. Seterusnya, kita akan cuti semester 1 pada 29 Mei sehingga 13 hari bulan 6 2021. Okey baik, kita pergi kepada semester 2.
Semester 2 bermula pada 14 Jun sehingga 16 Julai. Okey. Dalam masa tu tempoh dia adalah 5 minggu. Kita akan belajar tema 2, Geografi Fizikal Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar. Untuk geografi fizikal ni berada di bab yang ketiga, bab 4 dan bab 5. Bab 3 kita belajar pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kita belajar faktor-faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kat sini kita boleh menggunakan kaedah akronim mnemonik. Kita ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Untuk bab 3. Untuk bab 4 kita belajar tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kita belajar jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kita belajar juga faktor-faktor, kita belajar juga kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kita belajar juga kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Dan untuk di tema 2 yang terakhir adalah di bab 5, iaitu hidupan liar di Malaysia, di mana merangkumi 4 subtopik. Yang pertama adalah hidupan liar di Malaysia. Kita belajar juga kepentingan hidupan liar di Malaysia. Kita belajar kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia dan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar di Malaysia. Okey kelas, selepas itu kamu akan mula cuti pertengahan SEM 2 di fasa 1, iaitu bermula pada 17 Julai sehingga 25 Julai 2021. Buka je 26 Julai hingga 10 September, selama 6 minggu. Kita akan mula fokus kepada tema 4, iaitu Geografi Kawasan Dunia. Okey, untuk tema 4 ni ada di bab 8 dan bab 9. Untuk bab 8 kita belajar tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia, di mana dia akan menghuraikan 2 subtopik. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Dan yang kedua, kita belajar kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Untuk bab 9, kita akan belajar sumber semula jadi utama dan kerjasama ekonomi di dunia. Merangkumi 4 subtopik. Yang pertama, taburan sumber semula jadi utama di dunia. Yang kedua, krisis sumber semula jadi di dunia. Krisis ni maksudnya masalah. Yang ketiga, contoh kerjasama ekonomi antarabangsa. Dan yang keempat, kita belajar kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Dan selepas itu, kamu akan mula cuti pertengahan semester 2 di fasa yang kedua, bermula pada 11 September sehingga 19 September 2021. Okey, kat sini cikgu nak kamu semua catat kalau boleh tarikh PAT3 bermula pada 1 hingga 9 September 2021. Ini adalah tarikh yang penting untuk kamu kelas di mana menggunakan format PT3. Kalau boleh letak besar-besar dekat dalam bilik ke, kat asrama ke, di papan putih. Catat tarikh ni supaya kamu bersedia dan supaya kamu kekal bersemangat untuk menghadapi